Isu beras ni saya nak ulang balik. Saya rasa saya dah bercakap sebelum ini tentang isu beras. Saya nak ulang kembali supaya kita memahami sebenarnya dan meminta kepada Perdana Menteri menjawab dan mengulas. Pertama, ada tiga perkara yang akan saya lontarkan di sini, pandangan saya. Yang pertama dari segi memecahkan kuasa dominasi beras itu sendiri. Semua tahu apabila Perdana Menteri kita telah pun memecahkan kuasa monopoli dominasi beras bernas yang dikuasai oleh seorang tycoon Melayu iaitu Syed Bukhari. Saya nak bertanya, orang lain pun nak bertanya juga. Persoalan timbul, apakah gula tidak ada kuasa monopoli? Adakah kuasa monopoli gula tak perlu dipecahkan? Apakah hasil tangkapan laut daripada tengah lautan dibawa ke pasar di daratan tidak ada kuasa monopoli? Kalau ada kuasa monopoli, apakah tak perlu dipecahkan kuasa monopoli itu? Hanya beras sahajakah yang perlu dipecahkan kuasa monopolinya? Apa berlaku hari ini? Apabila beras tempatan disorokkan, rakyat menderita, terpaksa membeli beras mahal, beras import, walaupun dikurangkan RM2, RM3, tetapi masih mahal. Nisbah kepada kemampuan rakyat untuk membeli beras RM42, RM43. Baru-baru ni adalah ura-ura dengar bahawa akan lahir beras madani RM30. Ini isu yang kedua saya nak persoalkan. Di mana beras madani? Isu yang kedua iaitu di mana beras madani yang RM30 itu? Di mana? Hingga hari ini belum keluar. Telah diumumkan, diviralkan harga yang RM30. Saya bimbang, takut ini perancangan. Beras tempatan dihilangkan daripada harga RM26, nak buat harga RM30 tak mampu. Mungkin akan timbul nanti beras madani harga RM36 ataupun RM37. Tetapi nak dikeluarkan dengan harga RM36, RM37 dah sebut pula sebelum ini RM30. Jadi malu nanti. Jadi saya bimbang seolah-olah strategi yang dilakukan membiarkan rakyat bersusah-susah dahulu. Membeli beras RM44, RM42 walaupun dikurangkan dengan RM2, RM3. Bila rakyat dah menderita susah payah selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan membeli beras import ini, barulah akhirnya keluar beras madani dengan harga mungkin RM36, RM37. Waktu itu akan menampakkan seolah-olah beras yang berharga RM36, RM37 adalah murah sebab rakyat dah bersusah, dipaksa susah membeli beras RM42, RM46. Mentaliti rakyat akan menganggap, oh alhamdulillah beras dah murah dah. Sebenarnya kita jangan tertipu. Beras itu walaupun RM36, RM37 masih mahal kerana kita boleh sebelum ini memakan beras berharga RM26 ataupun sekurang-kurangnya kita telah pun disajikan, dipasarkan boleh membeli beras dengan harga RM30 beras madani. Jadi kalau kita bandingkan RM36 dengan bandingan harga RM42, memanglah murah. Tetapi sebenarnya kita boleh mendapat beras RM30, kita boleh mendapat beras RM26. Bermakna RM37, RM36 itu masih mahal lagi. Ini yang saya bimbang. Takut ini strategi perancangan sebab tidak mampu mengeluarkan beras madani RM30 itu. Maka terpaksa buat strategi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang saya nak menyentuh iaitu negara kita ini negara yang disediakan Allah muka bumi yang sangat subur untuk menanam padi. Kelantan adalah muka bumi yang sangat subur ditanam padi, dikomersialkan. Kedah apatah lagi terkenal sebagai negeri jelapang padi. Mengapa tak dikomersialkan? Selangor, Sekincan masih lagi subur untuk tanam padi. Jadi kenapa kita sebuah kerajaan masih lagi hidup budaya import? Apakah kita nak menjaga, nak memanjakan tycoon import ini daripada kita membangunkan negara kita ini tanam padi, dikomersialkan supaya dia menjadi beras yang berkualiti. Kalau setahun 2 kali, mungkin setahun 4 kali. Bagaimana caranya? Fikirkanlah. Majukan pertanian negara kita ini sehingga bukan hanya kita menjadi negara yang memenuhi kehendak beras tempatan, keperluan negara kita, tapi kita juga mampu dikenali sebagai sebuah negara mengeksport beras kita ke luar negara. Boleh buat. Kalau terpaksa kita berguru dengan negara luar, bergurulah. Bagaimana Thailand boleh mengeluarkan beras yang hebat? Kenapa kita berjiran dengan Thailand tak boleh? Mungkin air yang mengalir daripada Thailand itu sampai ke Kelantan, sampai ke Kedah airnya. Apa masalahnya? Cuma kita perlu kepada orang bijak pandai, pemikir-pemikir, pakar-pakar untuk mereka duduk semeja fikirkan bagaimana untuk kita angkat kualiti pertanian negara kita ini sehingga menjadi sebuah negara pengeluar, pengeksport beras di dalam sekurang-kurangnya di Nusantara ini. Ini boleh. Tapi kalau kita mentaliti kita, oh Kelantan tak boleh walaupun bumi dia sesuai tanam padi, tapi itu negeri yang ditakbir oleh pembangkang. Kedah tak boleh walaupun Kedah itu jelapang padi, subur, boleh kita bangunkan, tapi dia negeri yang dipimpin oleh pembangkang. Kalau ini mentaliti kita, sampai bila-bila kita tidak akan mampu untuk muncul sebuah negara yang boleh
mengeksport beras ke luar negara. Dan selama-lamanya lah kita bergantung kepada taikun. Saya tak tahulah. Saya tak tahu. Mungkin orang politik dalam kerajaan yang ada kuasa agak senang, suka, gembira kalau berkawan dengan taikun ini. Mungkin. Tetapi negara tidak akan boleh pergi jauh. Kerana apa? Negara kita sangat bergantung kepada taikun-taikun. Untuk nak makan pun kita bergantung kepada taikun. Apa jadi negara kita? Inilah daya fikir, kekuatan fikir yang perlu ada pada menteri-menteri supaya menjadikan negara kita ini pengeluar beras yang hebat satu masa nanti.